Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar sahabat-sahabat Mihrab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya sihat-sihat belaka insya-Allah. Jadi pada pagi ini insya-Allah sama-sama kita meneruskan membuka pagi kita, membuka hari kita dengan bacaan Al-Quranul Karim, sambungan daripada surah Al-Isra, muka surat 287, ayat yang ke-50 insya-Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني
قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah.
mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang budiman dan beriman, mari kita mulakan kajian kuliah Asmaul Husna pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin muslimin dan muslimat, insya-Allah pada pagi ini kita meneruskan lagi Mihrab Al-Quran, kajian 99 nama Asmaul Husna dalam membentuk kepribadian mukmin. Sambungan pagi ini ialah Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Hakim ataupun Al-Hakam. Ini sebagai sambungan pada siri yang lepas. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, seperti biasa Ustaz ingatkan pertama sekali supaya tuan-puan jangan duduk saja-saja, tolong share, viral, like dan starkan program ini kepada semua rakan-rakan yang lain, dalam grup WhatsApp yang lain, supaya mereka juga insya-Allah berpeluang untuk sama-sama belajar, mengkaji dan mengenali Allah Azza wa Jalla. Kedua ialah Ustaz jelaskan sekali lagi, sehingga saat ini permohonan kemasukan tingkatan 1 dan juga fast track SPM di tingkatan 4 ke Ma'had Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz masih lagi dibuka. Dan yang ketiganya ialah program Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran masih lagi terbuka kepada kanak-kanak, remaja, dewasa dan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang budiman dan beriman, mari kita mulakan kajian kuliah Asmaul Husna pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin muslimin dan muslimat, insya-Allah pada pagi ini kita meneruskan lagi Mihrab Al-Quran, kajian 99 nama Asmaul Husna dalam membentuk kepribadian mukmin. Sambungan pagi ini ialah Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Hakim ataupun Al-Hakam. Ini sebagai sambungan pada siri yang lepas. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, seperti biasa Ustaz ingatkan pertama sekali supaya tuan-puan jangan duduk saja-saja, tolong share, viral, like dan starkan program ini kepada semua rakan-rakan yang lain dalam grup WhatsApp yang lain supaya mereka juga insya-Allah berpeluang untuk sama-sama belajar, mengkaji dan mengenali Allah Azza wa Jalla. Kedua ialah Ustaz jelaskan sekali lagi, sehingga saat ini permohonan kemasukan tingkatan 1 dan juga fast track SPM di tingkatan 4 ke Ma'had Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz masih lagi dibuka. Dan yang ketiganya ialah program Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran masih lagi terbuka kepada kanak-kanak, remaja, dewasa dan juga warga emas yang dibimbing secara online oleh alumni Ma'had Tahfiz Madinatul Hufaz. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesuai dengan kajian Asmaul Husna, maka insya-Allah Ustaz bersama dengan Ustazah membuat satu rehlah ke Jepun. Jepun tu kat mana? Kita akan pergi ke Osaka, Kobe dan Tokyo. Tapi kita buat dalam bentuk temanya kajian Asmaul Husna melalui tafakkur alam. Artinya ke tempat-tempat kita pergi, kita akan buat terapi, kita akan buat diskusi, dan Ustaz telah pun build up, telah pun bangunkan sebanyak 12 modul bertemakan Asmaul Husna ketika mana kita berekspedisi kembara rohani ke Jepun. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang berminat, sila hubungi nombor yang tertera dalam skrin ini. Mudah-mudahan kita pergi bukannya rehlah kosong, bukan semata-mata pergi melawat Jepun, tetapi kita mengambil ibrah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Definisi kepada Allah yang bersifat Al-Hakim ada 5. Ini sebagai ulangan ya kepada apa yang telah kita bicara pada siri yang lepas. Pertama sekali ialah Allah Al-Hakam, zat yang mempunyai kekuasaan dan takdir sehingga segala sesuatu berlaku dengan izinnya. Kedua, aturan dan syariat Allah tidak pernah dirasuki ataupun diresapi oleh kekeliruan dan pembohongan. Ketiga, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu juga sebahagian daripada maksud Allah yang bersifat Al-Hakim, yang memiliki Asmaul Husna Al-Hakim. Keempat, Allah Maha Berkuasa dalam menolak kerosakan dan kemusnahan. Dan terakhir ialah Allah adalah hukum itu sendiri dan yang akan menganjili hamba-hambanya. Masya Allah. Jadi kalau selama ni kita duk fikir, bila sebut Allah ni, apa dia, ada Asmaul Husna yang namanya Al-Hakim. Apa makna Al-Hakim? Allah Maha Bijaksana. So pada tu je yang kita nampak selama ni kan. Al-Hakim, Maha Bijaksana, Maha Cerdik, Maha Pintar. Maka bila kita mengkaji secara lebih mendalam akan Asmaul Husna, dan itulah dia Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, yang kita puja, yang kita tauhidkan. Rupa-rupanya banyak makna pertama, makna kedua, makna ketiga, makna keempat, makna kelima. Jadi dari segi approach-nya ialah
Makin banyak seseorang itu ada kelebihan, makin kita appreciate dia kan. Dia kaya satu, dia cerdik dua, dia berpengaruh tiga, dia keturunan yang baik empat, dia mudah berkira, hati baik lima. Masya Allah. Bila semakin banyak kebaikan yang ada pada diri seseorang, kita rasa semakin secure, kita rasa makin hebat orang itu, kita rasa dia Masya Allah seorang yang terhormat orangnya. Maka begitulah juga dengan Allah Azza wa Jalla. Yang selama ni kita dah fikir Allah bersifat Al-Hakim, cerdik, 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 wisdom, 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 wisdom. Tiba-tiba bila kita belajar mengenali Allah, ma'rifatullah melalui Asma'ul Husna, Allah yang bersifat Al-Hakim, nah tu dia telah pun terzahir 5 perkara tersebut dan sebahagian daripadanya telah pun Ustaz bahas pada siri yang lepas. Tunggu lagi pada pagi ini ialah Ustaz nak sambung lagi. Pada hari ini rasa tak puas lagi nak berbicara tentang Allah Al-Hakim ini. Mari sama-sama kita merujuk kepada surah Yusuf ayat yang ke-100. Surah Yusuf ayat yang ke-100. Sekejap ya. Okey, baik. Firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan ia menaikkan kedua ibu bapanya ke atas singgasana dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah dia takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir. Setelah syaitan merosakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, surah Yusuf ayat yang ke-100 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pengakhiran daripada episod cerita Nabi Yusuf. Ustaz sebenarnya memang nak sarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada kelapangan, hatta yang tak lapang pun tolong lapang-lapangkan diri anda. Apa dia? Ambillah Al-Quran, baca surah Yusuf, tengok terjemahannya, kalau ada kekuatan tengok huraian dan tafsirannya. Kenapa? Surah Yusuf ialah ahsanul qasas, sebaik-baik cerita yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Kronologinya sangat complicated, sangat manusiawi. Bagaimana Nabi Yusuf menjadi mangsa konspirasi abang-abang tirinya, kemudian terpaksalah dicampak fi ghayabatil jub, dicampak ke perigi buta, kemudian diambil oleh satu kumpulan perdagangan daripada Palestin, dibawa sampai ke Mesir, kemudian dijual dengan harga murah, kemudian akhir sekali menjadi anak angkat raja di istana, kemudian bergelut dengan fitnah yang diciptakan oleh ibu angkat yang namanya Zulaikha, akhir sekali membungkam dalam penjara, akhir sekali terpaksa keluar penjara kerana hal-hal yang tak dapat dielakkan kerana raja pada masa itu memerlukan khidmat Yusuf.
untuk mentadbir negara Mesir. Kemudian berlaku pula kemarau di Palestin yang menyebabkan adik-beradik tiri Yusuf terpaksa pergi ke Mesir meminta makanan, dan pada masa itu mereka tidak mengenali Yusuf. Yusuf hanya mengenali mereka. Akhir sekali datang first round, datang second round, akhir sekali dibawa sekali dengan Yakub, akhir sekali bertemulah dengan ayat yang sama-sama kita belajari. Apa dia? Dikala Nabi Yusuf alaihissalam didatangkan kepadanya akan ibu ayahnya, adik-beradik tirinya ke Mesir, dan pada masa itu Nabi Yusuf menzahirkan identitinya yang sebenar, bahawasanya aku ini Yusuf dan aku berpisah dengan adik-beradik aku gara-gara nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati, gara-gara dirosakkan, dipesongkan oleh syaitan. Inna rabbi latifun lima yasha, sesungguhnya Tuhanku itu latifun, maha seni percaturannya. Innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya Allah itu al-alim, maha mengetahui, al-hakim, maha hakim. Jadi yang kita nak bawa pada pagi ini ialah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang bersifat Al-Hakim yang sedang kita belajar pada pagi ini, apa dia? Nah, bagaimana Allah Azza wa Jalla memiliki sifat-sifat tersebut. Jadi kalaulah 5 kuantum ataupun 5 definisi Al-Hakim dikaitkan dengan cerita Nabi Yusuf ini, memang sangat-sangat bertepatan. Pertama, Allah yang mempunyai kuasa dan takdir sehingga segala sesuatu berlaku dengan izinnya. Apa dia? Kalau kita nak kaitkan, kalau ikutkan adik-beradik tiri Yusuf, memang nak bunuh Yusuf dengan cara campakkan Yusuf fi ghayabatil jub, ke perigi buta. Perigi buta ni tuan-puan, perigi yang tak didiami, duduk di tengah-tengah padang pasir dan dalam sekali. Logik akal, Yusuf akan mati kering di situ pada masa usia Yusuf, mungkin pada 5 ataupun 6 ataupun 7 tahun pada masa itu. Tetapi Allah Azza wa Jalla maha berkuasa atas segala-galanya, berlaku ataupun tidak setiap sesuatu itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Allah mana? Allah yang bersifat Al-Hakim, yang menjadi sebahagian daripada Asma'ul Husna. Apalagi aturan dan syariat Allah tidak diresapi oleh kekeliruan dan pembohongan. Ketiga, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Munasabah, Allah Azza wa Jalla meletakkan Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri keuangan. Ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Ketika mana berlakunya kemarau yang panjang di Mesir yang menyaksikan berlaku kemelesetan ekonomi, maka Nabi Yusuf minta supaya dia dilantik sebagai menteri keuangan untuk menyelesaikan masalah kemelesetan ekonomi. Jadi dengan Yusuf yang ada ilmu, yang ada amanah, yang ada qudrah, yang ada kepintaran memerintah dan mentadbir, maka the right person, the right place, itu semua dicaturkan oleh Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Hakim. Lagi, Allah Maha berkuasa dalam menolak kerosakan dan kemusnahan. Andai kata kemarau terus berlangsung, ada kata masyarakat di Palestin, masyarakat di Syam, masyarakat merebak sampai ke Mesir akan mati kelaparan. Tetapi Allah Azza wa Jalla Hakimun. Allah Ta'ala Maha berkuasa menolak musibah dan gantikan dengan limpahan rezeki. Termasuklah yang kelima, Al-Hakim, ialah adanya hukum itu sendiri dan yang akan mengadili hamba-hambanya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Buat baik dia balas baik, kemuncak namanya syurga. Buat jahat dia balas keras, kemuncak namanya neraka. Masya Allah. Maknanya apa dia? Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, makna Al-Hakim ni luas sekali, besar sekali, komprehensif sekali, sangat inklusif sekali. Sebab itulah tolong jangan tinggal ya. Jangan tinggal dalam doa kalian, angkat tangan, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hakim, Ya Hakim, Ya Hakim.
Wahai Allah ya Hakim yang maha bijaksana, ya Allah ya Hakim Tuhan yang maha mencaturkan itu dan ini, ya Hakim Tuhan yang menolak bala musibah dan digantikan dengan kebaikan, ya Hakim yang kami akur bahawa tidak ada keputusan dan hukum kecuali datang daripada kamu, itulah yang terbaik. Nah, tuan dan puan-puan, merengetlah terlebih dahulu kepada Allah, berdoalah sepuas-puasnya kepada Allah dengan melantunkan Asmaul Husna, Ya Hakim, Ya Hakim, Ya Hakim. Wahai Allah, Tuhan yang bersifat Al-Hakim, Tuhan yang bersifat Al-Hakim, Tuhan yang bersifat Al-Hakim, sambil kita flashback balik konotasi dan 5 maksud yang sama-sama kita pelajari tersebut. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin dan muslimat sekalian, terus Ustaz lanjutkan lagi perkataan Al-Hakim ini dengan kita merujuk kepada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-118. Tuan-tuan dan puan-puan, sengaja Ustaz longgokkan banyak ayat ni sebab apa? Supaya tuan-puan tahu bahawasanya semakin aku baca Quran, semakin aku mengenali Allah. Semakin aku mengkaji Quran, semakin aku mengenali Asmaul Husna. Itu sebab Ustaz perkayakan Asmaul Husna ini. Ustaz bawa Al-Quran, Ustaz bawa hadis, Ustaz bawa Al-Quran, Ustaz bawa hadis. Lagipun saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti program perbincangan Asmaul Husna ni, kita sudah sampai ke satu makam yang lain. Makam mana? Makam bukan sekadar baca Quran tak tahu makna, tapi baca Al-Quran faham makna. Dan bila bertemu dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna, makin cepatlah kita menjiwai, makin sayang kepada Allah, makin kasih kepada Allah, makin cinta kepada Allah, makin takut kepada Allah, makin harap kepada Allah, dan makin mengetahui akan makna-makna yang berkait dengan Asmaul Husna. Jadi, pada ayat yang ke-118 surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Jika engkau menyeksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini pernah satu ketika Rasulullah SAW minta supaya Abdullah bin Mas'ud membacanya. Wahai Abdullah bin Mas'ud, silalah baca beberapa potongan ayat Quran kepada aku nak dengarlah. Pada peringkat awal kata Abdullah bin Mas'ud, takkanlah aku pula yang nak baca kepada kamu ya Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada kamu. Maka kata Nabi, apa salahnya sekali-sekala aku nak dengar kamu baca. Maka bacalah Abdullah bin Mas'ud surah Al-Ma'idah, dan bila sampai kepada ayat 118, ayat inilah, in tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk. Maksudnya, wahai Allah, jika kamu mengazabkan mereka, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahum ibaduk, maka ingatlah wahai Allah, mereka tu bukan orang lain kecuali hamba kamu. Wa in taghfir lahum, namun jika sekiranya kau mengampunkan dosa mereka, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya memang munasabah sangat. Sebab apa? Kamu ini Tuhan yang Al-Aziz, yang maha gagah, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Sampai kepada ayat ni, kata Nabi, hasbuk. Hasbuk. Berhentilah dulu wahai Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi pun dalam keadaan sugul, dan Nabi dalam keadaan tunduk muka. Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud terpandang kepada Nabi. Ra'aitu wajahu, aku melihat wajah Nabi dalam keadaan tadriyan, berlalunya pada kedua-dua mata Nabi air mata turun menitis, tak
Sehingga kan Abdullah bin Mas'ud tanya, kenapa ya Rasulullah bila tiba kepada ayat ni kamu nampak macam sedih sangat, sugul sangat sampai ke pekat keluar air mata? Maka Nabi SAW menjawab, inilah dia yang aku tanggung dalam berhadapan dengan umatku. Allahu Akbar. Masya Allah. Bagaimana fikiran Nabi ni tuan-puan, 24 jam. Fikirnya tentang kita, umat. Tak ada lah dalam kepala Nabi fikir, isteri aku Aisyah macam mana nasib dia ni, isteri aku yang namanya Khadijah apa nasib dia ni, harta aku ni macam mana nak agih-agihkan, rumah aku ni bila nak renovate. Tak ada lah fikiran Nabi. Hak adanya, andai kata kita belah fikiran Nabi, belah sana bari Nabi, ialah umat. Sampai ke pekat menangis sana, menangis sini. Tak apalah. Yang jelasnya tuan-tuan dan puan-puan, di hujung ayat ini Allah menyebut fa innaka antal azizul hakim. Maka sesungguhnya engkau Tuhan yang bersifat al-aziz al-hakim. Jadi kalau selama ni tuan-puan kita duk belajar dan fahaman kita al-hakim maha bijaksana, sekadar tu je lah. Tapi sebenarnya bila kita belajar pagi ni, oh Masya Allah banyak makna al-hakim saya. Maknanya 1, 2, 3, 4, 5 sebagaimana yang Ustaz jelaskan tadi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi kita berusaha untuk mengenali Allah yang bersifat dengan Al-Hakim. Kali ini Ustaz bawa tuan-tuan dan puan-puan menghayati sepotong ayat Al-Quranul Karim daripada surah Ankabut ayat 26. Firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, hari ini kita belajar kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Yaqub, kisah Nabi Lut. Semua ini dari segi lokasinya berlaku di mana? Berlaku di Syam. Syam ni ialah nama lama. Nama baru bagi Syam ialah Jordan, Lebanon, Syria dan Palestin. Contoh, kalau dalam surah Yusuf yang kita baca di awal tadi itu, ya, Nabi Yusuf, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi ke Palestin, kita akan melawat maqam Nabi Yusuf, maqam Nabi Yaqub, dan kita akan imbas balik cerita-cerita seperti ini. Demikian juga kalau kita pergi ke Jordan, pergi ke Diksi, Laut Mati, kita akan pergi tempat kaum Sadum, umat Nabi Lut yang melakukan hubungan tidak baik. Apa hubungan tidak baik? Wa ya'tuna ar-rijala min dunin nisa. Mereka ini lebih suka membuat hubungan sejenis lelaki sama lelaki dan meninggalkan orang perempuan. Bahasa mudahnya adalah gay. Bahasa mudahnya LGBT. Sebab itulah perkataan sodomi diambil daripada perkataan sadum. Perkataan sodomi itu merujuk kepada gay, itu diambil daripada asal kaum Nabi Lut yang namanya kaum Sadum yang melakukan hubungan gay sedemikian rupa. Jadi apa yang jelas ialah Nabi Lut alaihissalam ialah anak hidup sezaman dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Lut alaihissalam berhadapan dengan kaum bangsanya yang degil, kaum Sadum, dan Allah Subhanahu wa taala ketika mana berbicara tentang Nabi Lut, berbicara keras tentang umat Nabi Lut, yakni kaum Sadum yang engkar pada ajaran dan dakwah Nabi Lut. Akhir sekali Allah mentionkan bahawa aku ini Allah yang Al-Aziz, yang Maha Kuat, Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Maknanya Allah macam nak beritahu kepada wahai kaum Sadum, amboi,
aku hantar budak aku yang namanya Nabi Lut berdakwah kepada kamu dengan harapan kamu taubat, dengan harapan kamu kembali ke pangkal jalan, dengan harapan kamu tinggalkan dosa sodomi ini. Tiba-tiba kamu degil. Ingat ya, aku ni Allah ni bukan calang-calang. Allah Al-Aziz yang gagah perkasa. Aku boleh terbalikkan muka bumi atas ke bawah, bawah ke atas untuk menimbus kamu. Aku boleh pupuskan kamu baka mati, baka sampai kiamat. Kerana apa? Kerana aku ni Allah yang bersifat Al-Aziz. Dan memang begitu sungguh yang berlaku. Bagaimana Allah Azza wa Jalla kemuncaknya, wa ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Allah menterbalikkan muka bumi kaum Sadum atas ke bawah, bawah ke atas. Allah turunkan hujan babala api yang membakar setiap jasad kaum Sadum yang engkar pada ajar Nabi Lut, dan mereka ini pupus baka sampai hari kiamat. Allah mana yang memperlakukan sedemikian rupa? Allah yang bersifat Al-Aziz. Allah mana? Allah yang bersifat Al-Hakim, yang maha bijaksana. So, Al-Hakim di sini, kok kita nak terjemah dengan bijaksana? Silakan. Kok kita nak terjemah dengan Allah yang maha berkuasa menyekat daripada kemungkaran terus berlaku? Silakan. Kok kita nak mengatakan bahawa takdir Allah tidak ada siapa yang boleh mengelakkannya? Silakan. Itu semua include di bawah maksud Allah yang bersifat Al-Hakim. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita akan rasa seronok. Oh, Masya Allah, seronoknya aku, kenalnya aku Allah Ta'ala bersifat sedemikian rupa, bersifat Al-Hakim dengan konotasinya yang banyak, dengan definisinya yang luas, menjadikan kita makin sayang, makin cinta, makin kasih, dan kita pun selalulah nak melantun-lantunkan Ya Hakim, Ya Hakim, Ya Hakim, Ya Hakim, dan kita berdoa kepada Allah itu dan ini. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, seterusnya Ustaz ingin membawa dua ayat sekaligus. Ustaz ingin membawa dua ayat sekaligus. Satu, ayat 2 surah An-Nur. Kedua, ayat 38 surah Al-Ma'idah. Nanti kita akan kaitkan dengan Allah yang bersifat Azizun Hakim. Untuk surah An-Nur ayat 2, Allah Azza wa Jalla berbicara tentang hukum Islam terhadap mereka yang berzina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa liyashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Baik, sekarang kita tengok pula pada surah Al-Ma'idah ayat 38, Allah berbicara tentang hukuman kepada sesiapa yang mencuri. Firman Allah Azza wa Jalla, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Shadaqallahul azim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai seksaan dari Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah Ustaz nak syarah ayat ini, banyak aspek yang boleh kita bahas. Namun Ustaz hanya mengambil pada ruangan mencari hikmah, iaitu kalau kita kaji struktur ayat ini dalam surah
surah An-Nur ayat 2, ketika mana Allah berbicara tentang bab kesalahan berzina, Allah mulakan dulu dengan sebutan penzina perempuan, barulah penzina lelaki. Ini dapat kita fahami, ayat Quran menyebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina lelaki. Sebutan tu penzina perempuan baru penzina lelaki. Berbeza dengan ayat mencuri. Surah Al-Ma'idah 38 tadi. Allah Azza wa Jalla menyebut wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Kita nampak bagaimana zip-zap cara Allah menyebut. Dalam kesalahan berzina, Allah highlight penzina perempuan dulu, baru penzina lelaki. Berbeza dengan bab mencuri merompak, Allah Ta'ala sebut pencuri lelaki dulu, baru pencuri perempuan. Why? Kenapa? Masya Allah. Ini sangat berkait dengan Allah yang bersifat Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang maha pintar, yang maha mengetahui, yang maha seni akan percaturannya. Iaitu antara lain Allah nak sampaikan mesej kepada kita bahawasanya dalam bab perzinaan, yakni hubungan seks laki perempuan tanpa akad nikah yang sah ini, ia banyak berpunca daripada orang perempuan dulu. Orang perempuan dulu yang gatal, orang perempuan dulu yang miang, orang perempuan dulu yang mengada-ngada, orang perempuan dulu yang berpakaian tak sopan, orang perempuan dulu yang menggoda. Maka sesuai dengan dominasi punca datang daripada orang perempuan, maka sesuai dengan itu Allah Azza wa Jalla highlight orang perempuan dulu. Maka az-zaniyatu waz-zani. Penzina perempuan, barulah penzina lelaki. Berbeza dengan bab mencuri. Oleh kerana kes mencuri ni ia banyak dipelopori oleh orang lelaki. Kalau kita pergi ke penjara Sungai Buloh sebagai contoh, ayuh keluarkan 100 orang pencuri, bariskan di hadapan kita, insya-Allah 90% laki adalah 10% orang perempuan. Orang lelaki potensinya untuk mencuri lebih daripada orang perempuan. Orang lelaki nak merompak potensinya jauh lebih tinggi daripada orang perempuan. So dominasi kes berpunca daripada orang lelaki, maka sesuai dengan itu Allah Azza wa Jalla highlightkan dulu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, awas. Anak lelaki, awas. Jangan mencuri, jangan merompak. Masya Allah. Dengan arti kata lain beginilah, kalau kita ni ada anak lelaki, maka pesanan kita sebagai ibu ayah, nasihat kepada anak kita, adik jangan merompak ya, abang long, abang ngah, jangan merompak, jangan mencuri, jangan ambil duit orang je. Itu yang patut kita titipkan, nasihatkan secara kerap. Namun kalau kita berhadapan dengan anak perempuan, tidak ada nasihat yang paling touching kecuali nasihat apa dia? Jaga maruah, jaga harga diri, jangan terjebak ke kancah perzinaan dan seumpamanya. Jadi semua nilai pendidikan itu dapat kita buat satu kesimpulan melalui struktur ayat ini. Dan Allah Azza wa Jalla ketika mana berbahas tentang kedua-dua ayat ini, cuba tengok pada ayat 38 di akhir ayat surah Al-Ma'idah 38, apa Allah sebut? Wallahu azizun hakim. Allah itu maha gagah, berkuasa, hakimun, lagi maha bijaksana. Maknanya apa dia? Inilah yang memberi maksud kepada Allah yang bersifat Al-Hakim tadi. Artinya Allah Ta'ala itu antara lain apa dia? Maha berkuasa dalam menolak kerosakan dan kemusnahan. Jadi Allah nak repair anak lelaki, nak repair anak perempuan dengan nasihat yang secocok dengan biologi badan, dengan jantina yang mereka miliki. Sebagaimana hukum Allah sendiri adalah hukum yang maha adil terhadap hamba-hambanya. Semua ini kita dapat nikmati tuan-tuan dan puan-puan melalui kita memahami akan maksud Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Hakim. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, apa lagi ya? Wah, ni banyak lagi kalau Ustaz nak syarah ni. Tak apalah,
Ustaz pergi secara ringkas. Apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini sangat penting untuk muhasabah kita dalam konteks Allah yang bersifat Al-Hakim. Surah Al-A'raf ayat 178 hingga 180. Izinkan Ustaz membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, barang sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang sesiapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, ini penting tuan-puan. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggallah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat pembalasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang menarik di sini ialah pada ayat ke 180 surah A'raf, Allah menyebut tentang Asma'ul Husna. Walillahil Asma'ul Husna. Allah itu memiliki nama-namanya yang indah. Fad'uhu biha. Maka serulah nama-nama Allah. Sebelumnya, ayat ke-179, Allah mengecam akan segelintir manusia yang lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tak boleh nak merasa. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tapi tidak boleh melihat dan berfikir mana betul mana salah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga tetapi tak mendengar dan berfikir untuk meninjau mana betul mana salah. Ulaika kal an'am. Mereka ini sebiji macam binatang ternakan, balhum adal, bahkan lebih sesat daripada itu. Maknanya apa dia? Artinya Allah nak beritahu kepada kita bahawasanya antara lain Asma'ul Husna yang kita duk belajar ni daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min sampai kepada pagi ni Al-Hakim, kita kena ambil pot. Kita kena ambil bahagian, kita kena kaji, kita kena teliti, kita kena belajar, kita kena tafakuh, kita kena bersimpuh dengan guru sampailah terzahir satu nilai ma'rifatullah. Pada masa itulah akan mengelak kita daripada kal an'am, menjadi seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Dengan arti kata lain, Allah semacam nak kata, wahai manusia, kalaulah kamu tak belajar Asma'ul Husna, sampai kepada kamu tak mengenali aku, maka pagi ini aku diperkenalkan dengan Al-Hakim, tapi oleh kerana kamu tak belajar Asma'ul Husna, maka kamu tak kenal pun aku ni, maka kamu ni bukan binatang je lah. Kal an'am, kamu ni seperti lembu di padang. Kal an'am, kamu ni sama seperti kambing di padang. Tu dia. Tuan-puan, nak suruh Allah sumpah sana setara mana lagi? Ayat ni bagi Ustaz ayat yang sangat kuat. Allah sumpah serana kita. Maka kita tidak ada pilihan kecuali pertama sekali kita mesti belajar Asmaul Husna.
ikuti program kuliah Asmaul Husna, kemudian kita ma'rifatullah, mengenali Allah Azza wa Jalla, dan kita mula mencipta roadmap dalam hidup kita. Dengan Allah kita semakin taat, dan dengan ummah kita semakin bermanfaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin dan muslimat sekalian, daripada situ menjadikan kita ini hamba Allah Azza wa Jalla yang memiliki kebijaksanaan. Dan akhir sekali, oleh kerana kita belajar Allah ini maha bijaksana, maka kita juga mesti menjadi orang yang bijaksana. Macam mana cara nak menjadi orang yang bijaksana? Pertama sekali, bergaul dengan orang yang bijaksana, mengikuti kuliah program tazkirah motivasi dengan orang yang bijaksana, dan yang keduanya ialah mesti membaca Al-Quran selalu. Sebab apa? Al-Quran inilah kitab yang bijaksana, diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana. Tak fahamlah Ustaz? Tuan-puan, sila baca Yasin. Yasin wal Quranil Hakim. Masya Allah. Yasin. Demi perkataan Yasin wal Quran, demi Al-Quran yang kamu baca ni, Al-Hakim, Al-Quran itu yang maha bijaksana. Quran tu sendiri bijaksana. Sesiapa yang ikut Quran dia akan bijaksana. Sebab apa? Diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana. Sebab itulah maaf cakap, cerdik macam mana kita, profesor macam mana sekalipun, botak kepala-kepala, tapi kalau Quran tak baca, sehari tak baca Quran, 2-3 hari tak baca Quran, dalam seminggu tak baca Quran, sorry to say lah, ni profesor tak cerdik sangat pun. Ini pensyarah yang mesti tak cerdik sangat pun. Ini orang sarjana tak cerdik sangat pun. Sebab apa? Dia menjadikan Al-Quran mahjura. Ada gap dia dengan Al-Quranul Karim. Tapi kalau kita disebut macam-macam kiyah, orang biasa, tapi Masya Allah, setiap pagi, setiap petang, setiap malam, kita berganding dengan Al-Quran. Ada masa kita baca Quran, ada masa kita kaji Quran, ada masa kita, orang kata, merujuk kepada nas-nas Al-Quran. Contoh Asmaul Husna, Ustaz perkayakan dengan nas-nas Al-Quranul Karim. Ini semua menjadikan kita ni Al-Hakim yang maha bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengakhiri kepada program Asmaul Husna kita pagi ini, Ustaz berkongsi doa panjang umur. Doanya berbunyi, Allahumma tawwil umurana fi ta'atika wa ta'ati rasulika wa ja'alna min ibadika salihin. Wahai Allah, panjangkanlah umurku dalam mentaatimu dan mentaati utusanmu, serta jadikanlah hamba-hambamu yang soleh. Masya Allah. Ustaz, panjang mana umur ni pula? Ini banyaklah perbahasan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan memang panjang sungguh usia daripada yang sepatutnya. Ada yang mengatakan tak, umur tu macam tu lah juganya. Cuma ada keberkatan pada umur tersebut. Tak kisah. Wa imma pada makna pertama, wa imma pada makna kedua, yang paling penting ada nilai tambah yang ada kebaikannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi pada itulah yang dapat Ustaz sampaikan pada kajian Asmaul Husna kita pada pagi ini. Dan akhir sekali Ustaz seperti biasa memohon kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita membantu Mahat Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz memberikan infak bagi tujuan pembangunan fasa kedua dan juga infak bagi membeli tanah untuk tujuan wakaf pembangunan tahfiz fasa yang ketiga. Mudah-mudahan Allah memberkati hidup kita dan dijadikan apa yang kita sumbang itu sebagai pelaburan kita akhirat kelak, insya-Allah. Marilah sama-sama kita menutup tuan-puan program pagi ini dengan sama-sama dengan sama-sama kita membaca surah Wal Asri dan majlis kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu,
atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku ditisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia.